Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini. Semoga pertemuan ini menambahkan lagi kefahaman dan pengetahuan kita terhadap din, terhadap agama, dan semoga dengannya kita berjalan menuju landasan yang lurus yang kita doakan ketika membaca surah Al-Fatihah. Doanya berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami sirat yang mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, dan jalan yang lurus itu merupakan jalan yang dilalui oleh orang-orang an'amta alaihim, orang-orang yang kamu kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan kutukan ke atas mereka, nikmat ke atas mereka. Kita minta kita berada di jalan yang lurus, jalan yang mendatangkan nikmat. Orang yang berjalan di atas jalan itu akhirnya mendapat nikmat. Itu jalan yang kita minta. Tapi jalan itu ada onak dan duri. Jalan itu bukan jalan yang dihamparkan permaidani merah. Jalan itu ada tribulasi, ada ujian, ada cabaran, ada kesusahan, ada penderitaan, ada onak dan duri. Tapi itulah jalan yang kita mau, sebab hasilnya nikmat, hasilnya kebahagiaan. Jalan itu diperincikan lagi di penghujung Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Allah berikan nikmat itu berikanlah kepada kami, bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang kamu marah mereka, orang-orang yang kamu benci ke mereka. Jangan. Kami tidak mau berjalan di atas jalan orang-orang yang kamu marahi mereka. Walaupun mungkin kelihatan di dunia mereka senang, walaupun mungkin kelihatan di dunia mereka jutawan, walaupun mungkin kelihatan di dunia pasukan mereka menang, walaupun mungkin kelihatan di dunia banglo mereka besar, tetapi maghdub alaihim, tetapi kamu marahi mereka. Kami tidak mau berjalan di atas landasan mereka itu. Waladdallin, dan juga kami tidak mau berjalan di atas jalan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jelas sesat. Jadi ketika kita membaca surah Fatihah, dalamnya ada satu permohonan yang maha penting, permohonan yang perlu kita fahami ketika setiap kali kita membaca Fatihah. Mesti kena faham.
agar apa yang kita baca itu sebenarnya datang daripada minda yang masuk ke hati, dari hati lahir permohonan itu rukun solat. Akhirnya setiap kali kita baca Fatihah, kita sedar dengan penuh perasaan, ini yang benar-benar aku harapkan, ini yang ada dalam ummul kita, ibu dalam Quran, ibu kita, Fatihah. Kita pohonkan landasan yang lurus, landasan orang yang diberikan nikmat, bukan orang yang dimarahimu ilahi, dan bukan orang yang sesat. Walaupun orang yang kamu marahi, yang sesat itu di dunia nampak agung, di dunia nampak hebat, kami tidak perlu landasan mereka, sebab akhirnya mereka mendapat laknat dan kutukan. Maka surah Fatihah bila kita fahami, ia melahirkan satu azam. Ia melahirkan satu azam. Azam untuk mencari siratul mustaqim. Kalau azam itu tidak ada pada kita, ia bermaksud kita tidak pernah faham Fatihah. Kalau azam itu tidak ada, kita tak pernah menjiwai Fatihah. Baru ini ketika bercakap pada anak-anak Al-Hafiz di Mahak Tahfiz Pahang, saya mengatakan kalimat ini, saya mengolahkan dalam bentuk untuk remaja. Saya mengatakan, jika di jiwamu tidak ada dahaga ini, air tidak bermanfaat bagimu. Saya olah dalam bentuk yang lain, tapi maksudnya sama. Jika kita tidak pernah dahaga untuk mencari siratul mustaqim, kalau Allah tunjukkan pun kita tak ambil. Orang dahaga, dia hendak mencari air, dan bila dia mendapat air, dia tahu menghargai air. Orang yang tidak pernah kehausan, dia bertemu air, jika dia minum air pun, dia minum buat dia saja. Dia tidak ada penghargaan pada air itu, sebab dia tidak ada kehausan. Sebab itu orang yang sedar tentang Allah dan siratul mustaqim akan sedar dia perlu ada dahaga ini, dahaga untuk mencari jalan yang lurus. Dahaga itulah yang kita sebutkan tadi, azam untuk mengejar. Bila ada azam itu, akhirnya melahirkan rajin mencari ilmu, melahirkan sikap positif. Tak dengar ceramah pakar motivasi pun tak apa, faham Fatihah, fahami Fatihah. Tidak perlu dengar ceramah motivasi tentang minda positif, sebab kita sudah milikinya. Kita milikinya daripada arus kesedaran dan kefahaman umul kita. Apa minda positif itu? Kita sabar mencari ilmu, kita sabar mencari kebenaran, kita sabar menanggung kesusahan demi mengejarnya, dan kita sabar memikul tanggungjawab untuk akhirnya mendapat nikmat sebagaimana orang-orang lain yang mendapat nikmat daripada Allah. Dari situlah kita mendapat aflah. Pada aflahal mu'minun. Pada aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin seperti yang kita sebutkan tadi. Baru datang aflah, sukses, kejayaan, kecemerlangan, kegemilangan. Sebutlah apa-apa saja yang selari dengan maksud aflah. Dari situlah kita faham makna sukses. The formula of success based on the Fatihah. The formula of success based on the opening chapter of the Quran. Formula kejayaan berdasarkan Fatihah. Itu pun sudah mencukupi
jika dikupas seperti yang kita sebutkan tadi. Saya berdoa kepada Allah kita ada dahaga itu. Dahaga itu saya doakan pada Allah kita ada. Jika dahaga itu tak ada, lakum dinukum waliyadin, kita seperti orang lain. Allah berikan permata, kita tak nampak. Allah turunkan kemuliaan, kita tak nampak. Allah turunkan permata dari langit, kita tak tahu menghargainya sebab dahaga itu tak ada. Quran ini permata. Siapa mau permata ini? Siapa? Siapa mau memahami jalan lurus dari permata ini? Siapa? Siapa mau memahami isi-isi Quran, mentadaburnya? Siapa? Orang yang ada dahaga menjawab, saya mau. Walaupun kamu perlu bersusah payah untuk mendekati Quran, sebab jika kamu mau permata ini, bukan sahaja kamu kena mengaji, kamu kena mengaji dan mengkaji, kamu kena mentadabur, kamu kena menghayati, kamu kena akhirnya menyebarkan. Kamu sanggup? Saya. Dahaga itu melahirkan azam. Akhirnya kita berbeza berbanding orang biasa yang lain. Jalan bersama di pekan, tapi orang tahu orang ini berbeza. Bila kena ujian, nampak jelas perbezaannya. Dan ini sabar. Bila diuji, dia kata Alhamdulillah, insya-Allah ada kebaikan daripada ujian ini, insya-Allah. Kalimat itu keluar dari hatinya yang sudah disinari oleh wahyu, terutamanya Ummul Kitab Fatihah. Dan sekarang kita sedang perincikan landasan lurus itu bila kita mengkaji surah-surah seperti surah Mudaththir, Al-Mudaththir sebelum ini, sekarang surah Al-Qiyamah dan surah-surah yang lain. Saya berdoa pada Allah, dahaga itu Allah kurniakan pada kita. Dahaga itulah yang menghidupkan kita dalam kehidupan yang luar biasa, yang diredai Allah. Dahaga itu. Apa nama dahaganya? Dahaga mencari siratul mustaqim. Dahaga itu, saya beritahu pada anak-anak di Mahkafiz, faham? Kamu ada dahaga itu, insya-Allah. Insya-Allah. Kamu seperti kereta yang hebat baterinya, tahan lama baterinya. Kereta masuk kampung, jalannya berbagai, tapi baterinya hidup selalu untuk membawa kita menuju sukses. Dahaga itu kena ada, insya-Allah. Dan saya mukadimahkan seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin juga bersempena dan berkaitan dengan sambutan Mahal Hijrah yang bakal kita sambut. Kita bakal menyambut tahun baru Hijriah. Ada perubahan tahun pada minggu ini. Umur kita mengikut tahun-tahun Islami, mengikut tahun-tahun Islam telah meningkat. Lantas kena ada suatu peningkatan. Semoga peningkatan itulah yang kita kejar dengan dahaga yang saya doakan tadi, insya-Allah. Kita kembali kepada agenda kita. Alhamdulillah, kita masih mengkaji surah nombor 75, surah Al-Qiyamah. Alhamdulillah. Dan pada petang yang permai ini kita mulakan dari ayat nombor 10. Kita mulakan dari ayat nomor 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
Yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sadaqallahul azim. 10 hingga 21 surah Al-Qiyamah, surah nombor 75 yang bermaksud. Dan pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat lari, tempat berlindung bagimu. Hanya kepada Tuhanmu sahajalah pada hari itu tempat kamu kembali. Dan pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dia lalai daripadanya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun pada hari itu dia mengemukakan berbagai alasan. Maka ya Muhammad, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Quran di dadamu, dan atas tanggungan kamilah membuat kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia, dan kamu meninggalkan kehidupan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, surah ini, surah Al-Qiyamah, menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat ada berbagai nama yang dikaitkan dengannya. Disebutkan sebagai contoh sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Yaumul Hisab, Yaumuddin, dan begitulah seterusnya. Semuanya berkaitan dengan cerita ataupun senario yang sama. Senario pengakhiran kehidupan di alam ini. Dan alam ini beralih kepada alam dimensi baru. Alam dimensi baru yang berbeza dengan dimensi yang ada sekarang. Yang ada sekarang dimensi sementara. Alam dimensi baru, hari kiamat, akhirat, itu alam dimensi yang kekal abadi. Orang yang dibangkitkan semula, kehidupannya kekal abadi. Jika dimasukkan ke syurga, pasti kekal dalamnya selama-lamanya. Maka surah nombor 75 ini surah yang menceritakan tentang semua itu. Menceritakan tentang sesuatu yang pasti, tetapi dia gaib daripada kita. Walaupun ia pasti, tetapi ada benda yang kita tidak tahu tentangnya. Yang pasti ialah dia pasti berlaku, tapi kita tidak tahu tarikh kejadiannya. Kita tidak tahu ketika itu kita masih hidup ataupun tidak ada lagi. Kita tidak tahu. Yang kita yakini, yang kita imani, hari akhirat, hari kiamat pasti datang, pasti tiba. Bila tarikhnya, Allah saja yang mengetahui tentangnya. Kefahaman dasar ini memampukan kita menangkis sebarang pandangan penceritaan berkaitan kiamat.
Seringkali orang bertanya kepada kita, adakah benar kenyataan yang mengatakan kiamat ini, kehancuran alam ini akan berlaku pada tahun 2012, ataupun lebih tepat akan berlaku pada Disember 2012. Bila kita belajar berpandukan Quran, bukan belajar berpandukan otak-otak manusia. Bila kita belajar berpandukan wahyu, dan kita sedang belajar sebenarnya huda. Zalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Huda ini penting. Ini kitab tidak ada sebarang keraguan tentangnya. Dia huda bagi mereka yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 185 ditegaskan lagi apa yang kita sebutkan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di musim Ramadan lah diturunkan Quran, dan Quran ini berfungsi sebagai huda. Lagi sekali Allah guna kalimat itu, huda, hudan linnas, huda bagi manusia sejagat. Huda dalam bahasa Melayu bermaksud petunjuk. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai guidance. Tapi sebenarnya guidance itu pun terjemahan yang salah. Sebab guru counselor gives you guidance. Your school teacher provides guidance to you. Guidance, petunjuk, tidak tepat. Yang menghampiri ketepatan ialah divine guidance. Divine guidance menghampiri ketepatan untuk menerangkan maksud huda. Bahawa petunjuk ini bukan petunjuk guru counseling, bukan petunjuk ustaz, bukan petunjuk ulama, bukan petunjuk pemimpin. Ini petunjuk ilahi. Petunjuk ilahi datang dalam bentuk wahyu. Maka Allah mengatakan di musim Ramadan lah wahyu ini, Quran ini diturunkan, berfungsi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka berdasarkan petunjuk itulah kita tahu apa itu hari kiamat. Berdasarkan huda itulah, divine guidance itulah, kita tahu bahawa 2012 itu perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Perkataan manusia kita buang dalam tong-tong sampah kehidupan. Apatah lagi jika asasnya tidak kukuh. 2012 dikaitkan dengan kalender kaum Maya. Siapa mereka, apa kehebatan mereka. Walaupun ada penceritaan, tapi itu semua bukan melahirkan keyakinan. Yang melahirkan keyakinan ialah huda, petunjuk daripada Allah yang mencipta segala-galanya, dan hari kiamat akan datang secara pasti tanpa diberitahu tarikhnya. Itu pegangan kita. Apa-apa pandangan yang berbeza dari itu, tolak jauh daripada minda hati, kehidupan dan pegangan kita. Maka itu kepentingan kita faham agama dari sumber nombor satu. Itu kepentingan kita faham agama dari sumber otentik. Saya seringkali mengatakan jangan hanya belajar ilmu, tapi belajarlah ilmu dari sumber otentik. Jangan hanya berburu. Bergurulah dengan orang yang mengajar ilmu dari sumber otentik. Otentik artinya sahih, diiktiraf, kuat, mantap, dan begitulah seterusnya. Al-Quran sumber yang paling otentik. Kita bersyukur kepada ilahi mendekatkan kita kepada sumber yang paling otentik. Betapa ramai manusia faham hidup, faham Islam dari sumber yang bercelaru. Akhirnya minda mereka bercelaru, bukan membantu kepada mengenali jalan yang lurus, sebaliknya mereka semakin menjauhinya. Maka hari kiamat suatu yang gaib, tapi kita meyakininya sebab ia datang dalam bentuk wahyu. Maka itulah petunjuk yang sebenarnya. Maka Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian pada ayat kedua yang telah kita bicarakan sebelum ini, Allah juga bersumpah dengan nafsu manusia. Manusia Allah cipta
dengan ciri-cirinya. Antara cirinya ialah manusia ini ada nafsu. Berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak ada nafsu seperti kita. Malaikat Allah jadikan hanya dalam bentuk untuk mentaati Allah. La ya'suna Allah bima amarahum. Itu ciri malaikat. Kita kena faham ciri-ciri makhluk Allah. Kena kenal ciri kita. Who are we? Kita ni siapa sebenarnya? Siapa malaikat? Malaikat ini kata Allah, la ya'suna Allah, tidak pernah mengingkari Allah. Tidak ada langsung terlintas pada hati mereka nak lawan Allah. Sudah ada makhluk sehebat itu. Dan Allah ada iradahnya. Allah ini ada kehendak. Kehendak Allah berbeza dengan kehendak kita. Kehendak Allah jadi dengan kun fayakun. Kehendak kita belum tentu jadi. Kehendak Allah jadi dengan kun fayakun. Jadilah kata Allah, jadilah ia. Maka Allah ada iradah. Kita sudah membahas, mengkaji sifat 20. Salah satu sifat Allah ialah iradah. Allah ada kehendak. Maka Allah berkehendak mencipta malaikat dengan ciri yang kita sebutkan tadi. Kun fayakun, wujudlah malaikat. Dan Allah juga berkehendak untuk melahirkan makhluk baru. Dan ketika makhluk baru itu hendak Allah jadikan malaikat berdialog dengan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabbi, minta maaf, kami nak bertanya, kamu nak jadikan makhluk baru hidup di atas muka bumi, dan makhluk ini akan bersengketa sesama sendiri, menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami suci, bersih, sentiasa mensucikan namamu. Apa perlu lagi pada makhluk yang bakal berperang ini, ya Rabbi? Qala a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah jawab ringkas, aku tahu ada benda yang kamu tak tahu. Kamu tahu tadi, betul, tapi sedikit, ada lagi kamu tak tahu. Maka kehendak Allah jadi kenyataan. Jadilah kita makhluk bernama insan, dan makhluk ini ada nafsu. Makhluk ini boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Ada yang jadi baik-baik sungguh, rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, syuhada. Ada yang jahat, syaitan sungguh, penjenayah, pembunuh bersiri, jahat sungguh. Etis, tolak Tuhan sungguh-sungguh hati. Itu pilihan kamu, kata Allah. It is your choice. Aku berkehendak menjadikan kamu begitu. Dan aku berkehendak menjadikan tempat tinggalmu tempat tinggal ujian. Maka aku jadikan dalam hidupmu ada pasangan-pasangannya. Lelaki, perempuan, jantan, betina, jantan, tino. Positif, negatif. Ion sebagai contoh. Baik, buruk, nilai pun berpasangan. Color pun berpasangan. Hitam, putih. Benda pun berpasangan. Batu, air berpasangan. Lantas dari kalangan kamu akan ada yang baik, dari kalangan kamu akan ada yang tidak baik. Maka Allah menjadikan di atas muka bumi ini berpasangan. Maka ada halal dan haram. Hukum pun berpasangan. Aku akan jadikan haiwan yang halal dan haiwan yang haram. Kamu kena faham, supaya kamu tidak akan menyoal dan berkata, mengapa Allah cipta babi? Dia cipta babi, dia haramkan. Cipta buat apa? Dia buat khinzir buat apa? Buat dah, tak bagi kita makan.
Buat letih aja. Dia tak faham iradah. Dia tak faham iradah. Yang dia fikir itu Allah lebih mengetahui. Dia tak faham itu. Dia kepala macam buah kana, besar lagi buah kelapa. Kudu hebat dah otak dia rasa. Kenapa Tuhan tak fikir macam aku? Aku ni punya hebat cara fikirnya. Aku punya pemikiran, buat babi tak bagi makan ni buat apa? Allah kata, aku jadikan kehidupanmu atas kehendakku berpasang-pasangan. Ada benda aku jadikan halal, makan. Tapi ada benda aku jadikan haram untuk mengujimu. Aku jadikan alam ini untuk mengujimu, kehendakku. Kamu ikut rentakku, kamu selamat. Lantas bila kita kaji Quran, kita faham apa yang Allah kata, kita sedar ini wujud sebab Allah berkehendak dengan dunia macam ini. Dunia yang kita fikir yang pelik tu Allah dah buat dah, tapi di tempat lain, tak ada kaitan dengan kita. Makhluk yang amat suci dah ada dah, tapi bukan kita, itu malaikat. Makhluk yang paling teruk, tak ada baik bagi dia, dah ada dah, syaitan, iblis. Kita ni Allah berkehendak jadikan tengah-tengah. Mau tak mau kena terima. Itu yang Allah jelaskan, kamu aku jadikan lemah, jangan berlagak hebat. Yang hebatnya aku. Bila kita tak iktiraf semua itu, kita sakit. Kita sakit, kita menderita, kita pening kepala, kita migraine. Dia khawatir kita dapat azab ilahi. Waliyahzubillah. Sebab itu kita mahu sumber autentik membimbing minda kita. Quran membimbing minda kita. Oh, manusia ini, insan ini Allah berkehendak menjadikannya boleh buat pilihan. Maka Allah jadikan kita ada nafsu. Dan Allah bersumpah dengan nafsu itu pada ayat 2 surah Al-Qiyamah. Pada ayat 2 Allah bersumpah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Aku bersumpah dengan nafsu yang namanya lawamah. Telah kita bincangkan maksudnya sebelum ini. Terjemahan di sini agak baik. Jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Kalau ikut Yusuf Ali, the self-criticizing soul. The self-criticizing self. Self, diri sendiri. Dia suka muhasabah diri sendiri. Dia suka kutuk diri sendiri. Ramai orang dia kutuk orang lain. Wah, tu hantam orang lain tak habis-habis. Apa saja jadi orang lain dulu punya salah. Aku tak ada salah apa. Aku alright. Dia kalau alright saja. Alright. Semua right bagi dia. Orang lain all wrong. Jadi itu manusia yang sebenarnya seringkali buat wrong. Sebab dia bermula dengan rasa dia right. Jadi kita kena belajar dari sini. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Telah kita sebutkan sebelum ini bahawa nafsu ini berperingkat-peringkat yang paling rendah. Nafsul haywan, nafsu kebinatangan, iaitu nafsul ammarah yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Allah mengatakan nafsul ammarah sentiasa mengajak kepada kekejian. Bangun tidur nak buat jahat, bangun tidur rancang terus nak buat jahat. Sampai sarapan pagi dia rancang nak kena siapa pula lepas ni. Nak pergi pecah kereta siapa pula. Lambat ada laptop dalam kereta nak pergi pecah. Ada yang kepala otak macam tu. Itu nafsul ammarah, nafsu jahat. Duduk dalam kampung nak mengata siapa pula. Ni agenda untuk pagi ini, merancang nak mengata apa. Nanti petang boleh mencicah buah asam, kita mengata terus. Ada yang otak dia macam itu. Jadi tak fikir, tak merancang benda baik, merancang benda jahat. Amarah. Lantas bila terkejut, maka kalimat amarah itu keluar. Bila terkejut, dia tak kata Allahu Akbar, Subhanallah. Yang dia keluar makian pada orang. Sebab hidup dia nak maki orang selalu. Bila melatah tu pun keluar melatah, kita yang cabut lari, bukan dia.
Kita yang merah muka, bukan dia. Dia buat selamba je macam Tok Bekong. Kita yang cabut lari. Mungkin dia selamba je tak berubah. Ini amarah. Tiba-tiba yang amarah itu menyadari tak guna betul aku. Itu penting. Tak guna betul aku. Bukan tak guna betul dia. Aku ni tak guna. Tengok kesilapan orang. Padahal aku ini bertimbun-timbun dosa. Malangnya aku. Allah bersumpah dengan nafsu itu, jiwa itu. Dia mula mengkritik dirinya sendiri. Itulah nafsul lawwamah. Kalau adalah sifat itu pada kita, kita mula lalui proses peningkatan, insya-Allah. Bila ada self-criticism, bila ada muhasabah diri itu, muhasabah diri diutamakan, itulah permulaan yang bagus. Sebab itu bila kita buat program, kita buat usrah, peringatkan ini. Peringatkan ini berdasarkan ayat ini. Kita peringatkan rakan kita, jangan lupa untuk kita muhasabah diri. Allah bersumpah, wahai sahabat-sahabat, tentang lawamah ini. Allah bersumpah dengan nafsu ini, nafsu yang sanggup, jiwa yang sanggup marahi diri sendiri. Mari kita bermula di situ. Akhirnya kita meningkat ke mana? Ke nafsu yang tertinggi, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang lenang. Kalau kita mati bertemu Allah sampai ke makam tu, Masya Allah, Allah berkata, irji'i ila rabbiki mardiyatan radiyah, dengan redha daripada Allah. Sampai ke mutmainnah. Jadi sekarang ni kita sedang berjalan, berusaha ni, termasuk saya. Kita sama-sama sedang berjalan, berusaha nak mencapai mutmainnah. Dalam proses itu berlaku lawamah. Allah, semayang aku tak khusyuk lagi. Allah, aku ini baca ayat-ayat dalam surah, aku tak faham lagi. Aku baca tasbih dalam solat, ada benda aku tak faham lagi. Bertahun-tahun aku belum faham. Ada muhasabah diri. Akhirnya meningkat sampai mutmainnah. Allah berkata, sila kembali ke Tuhanmu dalam keadaan redha. Sila. Bila Allah persilakan selamat. Tapi nak sampai ke situlah cabarannya besar, cabarannya tinggi. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ mati senyum, mati tenang saja. Sebab kematian itu kematian diredai. Nak sampai ke situ bukan senang. Tapi paling kurang kita tahu apa yang kita nak kejar. We know where we are going. Kena jelas nak pergi ke mana. Akhirnya dapat pangkat besar. Bukan ini yang aku kejar. Ini cuma alat. Yang aku kejar ni mutmainnah. Allah redha. Ini baru orang redha. Ini baru manusia redha. Belum lagi kemuncak. Belum lagi yang aku mau. Yang aku mau Allah redha. Kita tahu apa yang kita mau. Ramai orang tak tahu apa yang dia mau. Orang puji sikit, kembang lubang-lubang. Habis. Anak dapat 5A UPSR, Allah, macam kemuncak sangat dah. Padahal mungkin itu bakal jebol di Malaysia. Mungkin itu bakal menteri penyamak di Malaysia. Mungkin itu bakal pemimpin penipu di Malaysia. Mungkin. Tak nafikan ada pemimpin yang baik. Tak kita nak. InsyaAllah. Jadi itulah ulang kaji panjang berkaitan ayat-ayat yang kita bicarakan sebelum ini. Terus kita masuk kepada agenda hari ini, bermula ayat 10. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Terus kita masuk pada ayat yang kita bacakan tadi. Bermula pada ayat 10. Dan pada hari kiamat itu manusia berkata, mana tempat lari? Ini manusia yang terhaka, nak selamatkan diri, mengetahui azab menantinya. Ada tak tempat pelindung? Nak lari ke mana? Ada tak gua? Ada tak tempat persembunyian?
Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Allah menceritakan perkataan mereka ketika itu, Ainal mafar. Ainal mafar. Aina, di mana? Mana dia? Aina. Ainal mafar, di mana tempat lari? Di mana tempat selamat? Itu maksudnya. Kalla, Allah berkata, bahkan sekali-kali tidak ada tempat berlindung hari itu. La wazar, pendek tapi tegas. Kalla, bahkan la wazar, kamu nak cari tempat persembunyian, tak ada. Hari ini tak ada. Yang ada satu kepastian, ila rabbika yaumaidinil mustaqar. Hanya pada Tuhanmu sahaja tempat kembali. Semua kembali bersatu. Nak bersembunyi tak boleh. Dan pada hari itu semuanya mengikut agenda Allah. Agenda Allah sudah tetap. Macam kita pergi mesyuarat, ada agenda, ikut ya. Pertama, pengiraan quorum. Okey lah, 1, 2, 3. Cukup quorum kah? Cukup. Kemudian ucapan pengusi. Pengusi pembucak, pumpang. Kemudian pembentangan, pumpang. Diluluskan ataupun tidak. Pembentangan pula oleh bendahari, lulus ataupun tidak. Pembentangan usul, agenda satu persatu kena diikut. Di akhirat ada agenda. Agenda pertama, quorum semua orang kena hadir. Tak ada siapa boleh konting mesyuarat perhimpunan di padang mahsyar. Ada nak lari tu, ada nak konting. Tu ayat nombor 10 tadi. Mari kita sembunyi, tak usah pergi perhimpunan di mahsyar. Allah katakanlah, nak lari mana? Semua akan pasti hadir. Allah pastikan itu berlaku. Jadi forumnya semua hadir, tak ada pengecualian. Dan kemudian agenda yang berikutnya, Allah akan beritakan kepada manusia apa yang dia kerjakan, apa yang dia tak kerjakan, iaitu dia lalai daripadanya, iaitu Al-Qiyamah ayat 13, agenda Allah. Dan semua berhimpun, agenda Allah yang berikutnya diberitahu. Sudah pasti yang memberitahu itu para malaikat. Itu pun kehendak Allah. Allah cipta makhluk yang bekerja mengikut kehendak Allah 100%. Tepat macam Allah mahu. Manusia tak boleh buat itu. Manusia ada banyak kelemahan, ketepatan payah, susah ada pada manusia. Tepat nak cabut nyawa, waktu itu tak boleh. Terlambat sesaat, terawal sesaat, tidak boleh. Allah cipta makhluk yang boleh buat kerja itu, malaikat. Tepat macam Allah mahu, maka malaikat beritahu tepat seperti Allah mahu. Apa yang kamu buat di dunia, apa yang kamu tak buat. Kamu semayang tak tinggal, semayang alright, tapi mengata pun hebat juga. Dia cerita habis. Kamu semayang tak sampai 2 minit, Facebook lebih 2 jam, cerita habis. Nak baca Quran punya susah, baca novel punya senang, cerita habis. Semua tercatat. Yunabbiul insan, diberitahu. Ya Rabbi, malu kita, dia beritahu depan orang. Dunia orang kata aku okey, dapat pangkat datuk isteri, suami dapat pangkat, isteri pun tuih, jalan mengada terus, dulu melengkung jalan. Tapi kahwin dengan datuk seri ni, terus dapat datin seri, macam jalan. Terus dulu kasut selipar ya, sekarang di rumah ada 20 pasang kasut. Dulu selipar ya, putih tali kerap. Selipar putih tali, datang ceramah putih tali. Tunggu orang balik dulu baru dia jalan. Sebab kasut dia punya popak. Tapi dapat Datuk Seri, berkat Datuk Seri, yang susah payah Datuk Seri, dia senang-senang dapat Datin Seri. Kasut 20 pasang. Di Amerika 2 pasang kasut, di Britain 2 pasang kasut, import 20 pasang, 20 negara. Jadi
Jaga. Allah nak cerita ni, kamu ni gila kasut. Dia cerita, bukan gila solat, kamu gila kasut. Malu kita, malu. Tapi itulah yang Allah beritahu, agenda Allah. Tapi kalau kita itu orang yang ada malu, kita tersilap, perbaiki. Nafsul lawamah, buat silap, astagfirullah, pasal apa aku ni, malunya aku. Mungkin Allah rahsiakan setengah benda, sebab tingginya malu dia tu. Jadi dia cuba perbaiki dirinya. Itu semua agenda Allah. Agenda Allah sajalah yang berjalan ketika itu. Semoga insya-Allah berita tentang kita semua baik. Berita tentang kita semua baik. Boleh kita katakan dalam bentuk kiasan, walaupun kiasan tak sempurna. Itu audit tentang diri kita. Macam audit kan, kalau ni kan Auditor General, pakar audit Malaysia buat audit pada kementerian jabatan. Allah, ada yang merah muka, skru RM40, tiba-tiba harga RM400. Pasal apa? Skru RM40 kali 400. Oh, merah muka. Mengapa projek 1 juta tiba-tiba up di 100 juta, up di 200 juta? Merah muka. Lebih kurang begitulah kisahnya manusia merah muka. Jadi kita minta audit ke atas kita tu baik-baik belaka lah, insya-Allah. Kemudian ayat 14, agenda Allah juga menetapkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Itu agenda Allah. Mana saksi? Tangan bercakap. Itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, tubuhnya beritahu. Mana saksi? Tangan berkata, betul ya Allah, betul aku telah mencuri cream crackers daripada pasaraya sekian-sekian. Betul, aku telah mencuri, betul, sekaplik beras, betul. Tangan beritahu, mata beritahu, betul, telinga beritahu, betul, hidung beritahu, betul, anggota badan beritahu, betul. Kita jadi saksi ke atas diri kita sendiri dengan tafsiran tubuh jasad kita bercakap. Itu agenda Allah. Jadi cuba tengok pada kita, nak cakap tentang kita ni. Balik rumah, tengok bilik cermin, hampa nak beritahu pasal aku. Ya kan? Sekarang duduk diam je, tangan duduk diam je, kaki sepak orang terpelanting. Tak kata apa kaki. Sana dia kata, sekian-sekian hari aku tendang hamba Allah tu tanpa sebab. Tangan kata, masa pergi Mekah, ya Allah, nak kucuk Hajarul Aswad, dapat kucuk 10 kali, tapi tangan tolak 20 kali. Tangan ni tolak orang terpelanting 20 kali nak kucuk Hajarul Aswad. Itu je. Nak buat benda kecil je, kucuk Hajarul Aswad, dapat dosa bertambah. Semua diberitahu, insya-Allah ya. Dan ketika itu kata Allah, manusia berikan alasan, walau alqa ma'adhirah, ayat 15, bagi alasan. Tapi Allah kata tak diterima ilahi. Saya tak bangun subuh sebab apa? Salah telefon bimbit. Salah. Marah telefon bimbit. Tak guna telefon bimbit. Nokia ni tak guna. Marah dengan syarikatnya terus. Sebab apa? Dia bunyi, saya tak dengar. Cari alasan. Cipta alasan. Allah kata, aku tahu apa sebenarnya berlaku. Tak ada alasan lagi bagimu. Jadi itu agenda Allah. Alasan diberikan, tapi sebenarnya Allah mengetahui itu benar ataupun tidak. Jadi alasan memang bukan sesuatu yang membantu ketika itu, sebab Allah mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Itu maksudnya. Kemudian selepas Allah cerita tentang hari kiamat, agenda di hari kiamat satu persatu, supaya lahir keinsafan pada kita. Oh, di sana akan diceritakan tentang semua perbuatan aku. Akan diceritakan pula apa kewajipan yang aku lalai daripadanya di sana, satu persatu.
panjang masa berlalu untuk menceritakan semua ini tentang setiap insan, setiap manusia. Kita semua kena tunggu sebelum syafaat Rasul datang. Syafaat datang untuk mempercepatkan kiraan, untuk mempercepatkan timbangan. Sebelum syafaat datang, kita semua tunggu. Yang membantu kita amal-amal soleh jika ada, dan jika ada itu pun ikhlas, berkualiti, baru ia berguna. Itu dikata amal yang bermanfaat. Ada amal tak ada manfaat. Dibuat penat letih tapi tak ikhlas. Dibuat penat letih tapi tak berkualiti. Amal berjalan tapi tak bermanfaat. Yang bermanfaat amal soleh, ikhlas ada, khusyuk ada, berkualiti dan mengikut rukun-rukun serta batas-batas syariat, baru amal itu diterima dan bermanfaat bagi kita. Di sana nampak manfaatnya. Lepas mati nampak manfaatnya. Ada sebuah hadis yang dinukilkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Hamka mengatakan ia diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi tidak kuat, tetapi ia selari dengan hadis yang lebih kuat, iaitu bila anak Adam itu meninggal, maka yang akan menolong dia di sana, yang akan menolong anak Adam itu, insan itu di sana, pertama ilmu yang disebarkan yang bermanfaat. Kita sebarkan ilmu apa? Ilmu baik, bermanfaat, akan diambil kira. Hari ini kita kena menyebarkan ilmu yang kita belajar, sebarkan pada family, pada rakan. Masuk Facebook, itu pun penyebaran juga. Facebook bukan tak boleh, tapi janganlah lama sangat makan masa kat sana. Dan juga kalau nak manfaatkan dalam bentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu akan ditanya. Dan itu membantu di sana, kata Allah. Yang keduanya anak yang soleh. Anak yang soleh itu sama-sama kita maklumi. Yang ketiganya masjid yang didirikannya. Masjid yang didirikannya. Jadi kalau kita dirikan masjid, artinya kita ada sumbangan untuk mendirikan masjid, tempat ibadah. Yang keempat, mushaf yang diedarkannya. Kita contohnya IPSI sekarang nak cetak Quran, nak bagi kat non-Muslim supaya mereka faham Islam daripada Quran, kita bagi sumbangan. Kata Nabi, di sana itu cahaya yang akan menemani kita ketika tidak ada teman di sana, amal soleh. Itu yang keempat, mushaf yang diedarkan. Yang kelima, rumah tumpangan yang disediakan untuk Ibnu Sabil, kata Nabi. Ini orang zaman dahulu dia suka, dia faham hadis ni. Sebab itu ada orang dahulu yang kaya raya, mereka buat rumah-rumah tumpangan. Jadi bila orang-orang dalam perjalanan nak singgah ke rumah mereka, macam motel lah. Nak kata hotel pun tak tepat, macam motel. Datang dia sediakan makanan. Dan dia kaya raya, dia tak perlukan wang, cuma dia perlukan amal soleh. Datang, jangan bayar apa-apa, ini amal soleh tu, makan, tidur. Nabi kata rumah tumpangan untuk Ibnu Sabil, itu nur di sana. Kemudian yang keenamnya, sungai yang dialirkan. Kalau kita tumpu perkabaran ini pun bagus juga, sebab sungai-sungai di Malaysia teruk. Sungai tersekat, sungai hitam. Kita buat sesuatu untuk bersihkan air, buat sesuatu, itu cahaya di sana. Itu cahaya di sana. Kalau kita perhatikan hadis ini, maksudnya benda yang membantu kita selepas aspek fardu ain selesai ialah kerja yang kita buat untuk orang lain. Selepas beres fardu ain, semayang yang 5 beres sebagai contoh, bab peribadi ini beres mengikut Islam. Tapi akhirnya hadis beritahu yang banyak berikan nur di sana, kerja di medan amal. Buat rumah, edarkan risalah, edarkan Quran, sungai yang tersekat dialirkan supaya tidak menyebabkan nanti nyamuk-nyamuk membiak. Itu semua nur di sana.
Sebab itu orang yang hidup nafsi-nafsi, kira dia saja, zikir dia saja, tak banyak dia hidup. Tak banyak. Orang yang hanya bertasbih untuk diri dia, dia tak banyak himpun nur untuk sana. Dia mati, habislah tasbih dia. Mu tasbih banyak. Ni pergi Mekah, tolong nak pesan lagi 5 tasbih. Kalau boleh tasbih kayu boka. Tasbih kayu boka, nak 50 riyal. Satu tasbih boka 10 riyal, 50 riyal. Dibagi pergi umrah dulu 50 riyal. Mu nak tasbih tu? Tasbih mungang, mati. Tasbih pindah ke tangan orang lain. Tasbih dia berhenti. Rogi bukanlah rogi dalam maksudnya jangan buat. Tapi rogi artinya ada lagi satu bidang amal soleh yang sebenarnya berterusan walaupun dia sudah mati. Itu dikatakan amal jariyah. Yang kata amal itu banyak cabang. Amal untuk kita, amal khusus. Lagi satu amal jariyah. Apa dia jariyah? Jariyah ini sentiasa mengalir. Kalau bahasa Arab jari itu macam air, jariyah, sentiasa mengalir. Air tak ada pun dia mengalir juga. Saya balik rumah pun sebenarnya mengalir juga. Artinya kita dah mati, pahala mengalir. Itu amal jariyah. Dia lupa jariyah tu. Jariyah macam mana? Itulah kerja-kerja amal untuk orang. Sebarkan ilmu, kemudian buat masjid, ataupun sekarang ni banyak lagi lah pilihan-pilihan kita. Bangunan IPSI sebut cara khusus lah. Kemudian Gaza sekarang perlu duit nak bina hospital. Kita setiap bulan mesti aku sumbang RM50, RM100 nak bina hospital Gaza. Kita dah mati, hospital itu tertegak untuk kebaikan masyarakat. Jariyah, pahala berterusan. Tapi jika sekadar tasbih untuk diri, kita mati, habis tasbih. Sebab itu untuk diri pun kena jaga. Tasbih, zikir diri penting, ya. Saya tak nafikan, ada nas. Tapi jangan lupa yang jariyah, yang sentiasa mengalir itu. Sebab itu orang yang terjun masyarakat, main peranan dalam masyarakat, jangan perli mereka. Dia sedang buat apa Nabi suruh, iaitu yang paling mendatangkan nur di sana yang kamu buat untuk orang, tapi buat benda baik. Tapi bereskan untuk diri dulu. Bahaya juga, sembahyang 5 tak buat, 2 penaik kemah untuk orang saja. Penduri rumah ni kemah dia naik, terpacak dia untuk pacak kemah. Mai pula Pak Man. Penduri nak pacak kemah. Sembahyang dah. Saya sembahyang tak buat, pacak kemah saya buat. Pak Man siap. Babil tu bagi beres yang asas. Lepas tu jariyah. Jadi Islam tu begitu rupanya. Dia bukan nafsi-nafsi. Sebab itu orang yang faham Islam dengan tak faham Islam dia beza. Yang tak faham Islam, dia masuk aliran sufi, duk zikir tak habis-habis. Dia ingat dah okey dah. Silap. Jadi itulah yang nak kita simpulkan dari kisah tentang kiamat, insya-Allah, ya. Ayat 16 fokusnya sudah berbeza. Fokusnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Wahyu diterima daripada malaikat. Malaikat bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril menyampaikan wahyu. Selepas disampaikan, menyuruh baginda Nabi membaca wahyu itu. Dan ayat 16 mendatangkan perintah Allah. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran kerana cepat-cepat nak menguasainya. Sebab turunnya, kata ulama tafsir, ialah kadang-kala bila Jibril bacakan ayat, kemudian menyuruh Nabi mengikutnya. Yasin wal Quranil Hakim, ikut ya Muhammad. Tapi kadang-kadang Nabi cepat sangat nak ikut. Belum diarahkan nak ikut. Belum dikatakan ikut, Yasin Nabi nak ikut. Nak cepat menguasai. Allah tegur, jangan kamu gerakkan lidah kamu nak baca Quran
secara tergesa-gesa. Tunggu dulu. Jadi wahyu ini menegur Rasulullah, menegur Nabi. Ada sedikit wahyu menegur Nabi. Dia menampakkan wahyu ini, Quran ini bukan ciptaan Nabi. Jika ciptaan Nabi, tak mungkin Nabi nak menegur diri sendiri ataupun nak mengatakan dia salah. Jika wahyu ciptaan sendiri, orang nak kuatkan diri sendiri, aku ni hebat, aku ni hebat. Tapi ini wahyu bukan ciptaan Nabi daripada Allah, maka Allah menegur Nabi. La tuhari. Jangan cepat sangat nak ikut Jibril. La tuhari. Jangan segera, tergesa-gesa. Jadi sekaligus Nabi pun tenang, tengah, kemudian ikut. Selepas selesai dan menguasai, Jibril tinggalkan majlis. Dan Nabi terus membacakan ayat dan terus memanggil sahabat-sahabat yang dilantik sebagai penulis wahyu, pencatat wahyu. Terus memanggil. Panggil Zaid bin Thabit, panggil Abu Bakar As-Siddiq, panggil. Siapa yang ada, cepat-cepat mereka tulis wahyu yang Nabi baca dan disimpan. Itulah proses pencatatan dan kemudian penghimpunan, kemudian penulisan dan pembukuan. Sampailah kepada Quran cetak yang kita baca sekarang. Ini Quran cetak berdasarkan proses dulu, insya-Allah. Bermula dengan Jibril membaca ayat Quran pada Rasul, Nabi ikut dan menguasai, dan Allah menegur, jangan tergesa-gesa ya Muhammad, berpadukan ayat ini. Kemudian pada ayat 17 Allah menegaskan, inna alaina jam'ahu, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, iaitu tafsirannya mengumpulkan ayat di hati, di dada. Ayat Quran Jibril sampaikan, Nabi menghafaz, sudah pasti terhimpun di dada. Allah pastikan Nabi tak lupa. Itu tanggungjawab kami, kata Allah, untuk pastikan Quran di hatimu itu melekat sampai bila-bila. Itu tugas kami. Artinya di bawah iradah Allah. Kalau kita bincang berkait dengan sifat 20, itu iradah Allah, kehendak Allah jadikan ini berlaku. Dan kemudian atas tanggungan kamilah membuatmu pandai membacanya. Nabi ummi, maka kamilah yang menentukan kamu boleh menghafaz dan kekal hafazanmu dan boleh membacanya sampai bila-bila sebutanmu betul. Maka sebutan itulah yang kita ikuti sekarang bila kita mengaji Quran. Kalau kita mengaji Quran, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar pembacaan, pertama sekali orang itu dia menghalalkan apa yang Quran halalkan. Itu orang yang betul-betul baca Quran. Orang yang betul-betul baca Quran bukan sekadar huruf, alif, bal, inna, qalqalahnya, ihfa, izhar, bukan sekadar itu. Orang yang benar-benar mengaji Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, pertama apa yang Quran halalkan dia halalkan. Artinya kena faham. Kemudian yang kedua, apa yang Quran haramkan dia haramkan. Kena faham apa yang Quran haramkan, supaya boleh aku haramkan dalam kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, membaca sebagaimana ia diturunkan. Itu berkaitan dengan baca. Nabi baca Quran pada sahabat. Bagaimana kita baca? Mengikut apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Sebab itu kadang-kadang cara baca tu ya luar biasa sedikit, berbeza daripada sebelumnya. Sebab itu ada macam contoh, Bismillah majriha, ikut betul ejaan biasa, majriha. Itu kalau orang tak guru, tapi yang guru dia tahu. Masa itu ada pengecualian. Bismillahirrahmanirrahim. Jeri, re jadi re, bukan ri. Pengecualian di situ saja. Yang tak guru baca itu saja dia silap. Di situ kita dengar kita tahu. Yang tak guru ni, dia tak ikut apa kata Hafs al-Asim. Okay. Jadi baca sebagaimana ia diturunkan. Ketiga, yang keempat, susunan Quran jangan diubah sesuai. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Iqra turun dulu, tapi bukan kat depan. Jangan memandai-mandai. Ada orang mengatakan kita susun Quran mengikut
waktu penurunannya. Iqra' dulu, kemudian Al-Mudaththir. Salah. Sebab susunan Quran juga berdasarkan wahyu. Quran diturunkan teks, susunannya juga wahyu, sesuai dengan teks yang juga wahyu. Dan yang kelima, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ialah jangan tafsir Quran melainkan mengikut kaedah yang betul. 5 orang yang mengaji Quran betul-betul, 5 ni dia buat. Apa yang Quran halalkan, dia halalkan. Yang kedua, apa yang Quran haramkan, dia haramkan. Yang ketiga, membaca sebagaimana ia diturunkan. Keempat, susunan Quran dia tidak mengubahnya. Yang kelima, dia mentafsir Quran mengikut cara yang betul. Itu orang yang benar-benar mengaji Quran. Kita hanya buat 1/5, mengaji ikut sebagaimana ia diturunkan. Ilmu tajwidnya, qiraahnya, sebagaimana ia diturunkan. Lagi 4/5 tak buat. Jadi kita kena jaga, insya-Allah. Lantas 17 surah Al-Qiyamah, Allah janji, aku himpun wahyu di hatimu ya Muhammad, kamu akan ingatnya sampai bila-bila, kamu boleh membacanya dengan baik. Ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami selesai membacanya, ikutilah bacaan itu. Ayat ini perlukan tafsiran yang betul. Apabila kami selesai membacanya, kita baca sepintas lalu, kita seolah-olah memahami Allah baca Quran pada Nabi. Nabi dengar Allah mengaji Quran, Nabi ikut. Tapi kalau kita faham cerita mendetailnya, ia bermaksud kami di sini ialah Jibril. Kami telah mengarahkan Jibril untuk membaca seperti ini, maka dia membaca kepadamu seperti yang kami mahu. Seolah-olah kami melambangkan ia daripada Allah, bukan ilham kosong. Sebab nak menjawab tumahan, ada orang mengatakan Nabi ini dapat ilham. Agaknya Quran ni ilham, dia bukan ilham. Agaknya Nabi ini ada bisikan-bisikan yang datang ke telinganya, yang akhirnya dia bacakan pada sahabat, sahabat sampaikan pada kita. Dia bukan bisikan-bisikan. Nabi ini agak terkena sawan. Ketika terkena sawan, mungkin ada niang-niang di otaknya. Dia bukan niang-niang kerana sawan. Betul Allah kata kami, ini kerja kami, bacaan ini kerja kami. Betul, kami itu penting. Nak menampakkan apa yang Nabi sebut sebagai Quran, cara bacanya, semuanya kami terlibat. Kami, itu penekanan pada kami. Artinya semua ini Allah kehendaki begitu. Sebutannya, susunannya, cantuman ayatnya, nak susun di surah mananya, semuanya berkaitan dengan kami. Dan kami arahkan Jibril sampaikan kehendak kami. Dan Jibril sampaikan bukan kehendak Jibril, kehendak kami. Semua kait dengan kami nak menampakkan Quran ini Quran Allah. Itu penting. Bila kita faham itu, apa tuhmahan tentang Quran, mudah kita tangkis daripada ini. Kami dikaitkan jelas dengan kami. InsyaAllah. Terus masuk ayat 19, "Tsumma inna 'alaina bayana", kemudian kami yang menerangkan kepadamu maksudnya yang Nabi sampaikan kepada kita. Bayana memberi penjelasan, perincian. Bayana, kami yang memberikan penjelasan dan kamu sampaikan. Contoh, Allah perintahkan Nabi, wa aqimus solat, tegakkan solat. Kami beritahu pada Nabi Muhammad bagaimana nak solat. Nabi buat, dan itu penjelasan tentang solat. Allah kata warruk'is sujud, dan rokok dan sujud. Itu dari segi teori rokok. Nak rokok ni macam mana? Rokok badan nak bengkok macam mana? Dia kena ada pertunjukan. Kami terangkan pada Muhammad, rokok ni takat ni. Sujudnya macam mana? Baca dah. Ruk'is sujud. Sujud ni macam mana?
maka Allah wahyukan pada Rasul, sujudnya begini. Kami jelaskan maksud sujud, maka Nabi pun sujud dalam solat, sujudnya begini. Begitu. Lantas Nabi tidak hanya menyampaikan Quran, Nabi juga menyampaikan penjelasan. Dalam arti kata yang lain, ada benda yang tak ada dalam Quran di sudut perinciannya. Oleh sebab ia tidak ada dalam Quran, sebab itu perlukan bayanah, penjelasan. Sebab tak ada, maka perlukan penjelasan. Penjelasan itu Nabi sampaikan, tapi Nabi sampaikan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang Nabi sampaikan tak putus langsung dengan Allah atau betul. Itu betul. Semua atas kehendak Allah. Kadang-kadang Allah menghendaki Nabi ijtihad, kehendak dia juga. Bab ini Allah tak bagi perincian lagi. Kamu berikan pandanganmu dulu. Tersilap, Allah perbetulkan. Mengapa itu berlaku? Atas kehendak dia dua. Semua balik pada kehendak dia. Dia izinkan begitu. Dia suruh Nabi ijtihad dulu, beri pandangan dulu. Dia akan perbetulkan kemudian. Semua itu atas kehendak dia jua. Itu penting berkaitan dengan dia, kami, insyaAllah. Dan pernah saya sebutkan tentang isu kami. Mengapa Allah guna ganti nama kami, padahal dia satu, dia Esa. Qul huwallahu ahad. Dia ahad, tapi dia guna kalimat kami. Tadi kita sebut kami. Kami kan ramai. Kami kan banyak. Saya baru satu. Kami kan banyak. Kata orang putih, we means more than one. It is in plural form. Yang jamak dalam bahasa Arab banyak. Allah ini tidak esa nampaknya, sebab dia menggunakan kami. Saya pernah jelaskan di sini yang penjelasan terperinci. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Tuan bertanya, Dr. Daniel menjawab. Kempen buku sikit. Tuan bertanya, Dr. Daniel menjawab. Ada jawapan terperinci di situ, rojokan terperinci. Tapi di sini kita kena menjawab juga, sebab ada berkaitan dengan kalimat kami di sini. Ini untuk kita fahami, kita kena fahami bahasa dengan betul dan mendalam. Bahasa. Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Dah kuasai bahasa Arab? Belum. Jangan komen negatif sebelum menguasai bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat nahnu cara umumnya bermaksud kami. Kami bermaksud ramai. Tapi dalam bahasa Arab juga ada kalanya kalimat kami diizinkan digunakan oleh hanya seorang individu yang satu, dan orang yang layak menggunakannya ialah dia yang tinggi kemuliaan dan kekuasaan dan pengaruh dan kehebatannya. Boleh. Walaupun dia seorang, dia satu, dia boleh guna kami jika tinggi pengaruhnya, tinggi kehebatannya, tinggi kekuasaannya, tinggi kemuliaannya. Dan tidakkah Allah paling layak sebab dia paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa, paling agung. Jadi dia tetap Esa satu, tapi penggunaan kami menambahkan kehebatannya. Bahasa Arab menerima itu. Malah bila kita buat perbandingan dengan bahasa lain, contoh bahasa Inggeris, ada juga hal yang sedemikian rupa. Sebab itu dalam aspek bahasa Inggeris ada yang diistilahkan sebagai the royal we. We means more than one. We means many. Betul. Tapi bila kita tengok kamus-kamus yang besar-besar, yang panjang-panjang, Heritage Dictionary sebagai contoh, ada tambahan. Bawah we ada tambahan royal we. Royal we ialah orang perseorangan, contohnya rector, contohnya queen, contohnya king, contohnya pope, orang yang tinggi kemuliaannya, tinggi darjatnya, dia layak menggunakan we dengan maksud saya, aku seorang. Dia diizinkan sebab kemuliaannya. Jadi itu dipanggil the royal we. We
boleh digunakan oleh golongan royal untuk dirinya seorang. Sebab dia royal, dia orang besar, dia raja. Bahasa Inggeris pun ada benda tu. Lantas Allah paling royal, paling hebat, maka Allah boleh menggunakan kalimat kami dengan maksud aku seorang yang esa, aku yang esa, yang menguasai segala-galanya. Dia sah dari segi bahasa, sekaligus menjawab tuhmah. Bila kita ada ilmu, kita boleh menangkis, insya-Allah. Maka itu sampingan sedikit tentang rahsia penggunaan ganti nama kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah Al-Quran, semua daripada Allah, dari kami Azza wa Jalla. Sebab itulah ia terpelihara sampai ke hari ini. Dan kitab agama lain tidak terpelihara seumpama Al-Quran, tidak terpelihara seperti Al-Quran. Quran terpelihara sampai sekarang. Pergilah ke mana-mana pun Qurannya sama. Hatta Syiah pun cara dasarnya, cara prinsipnya Qurannya sama dengan kita. Masa majlis tilawah Quran, orang Iran baca Quran, kita semak sama macam yang kita baca. Ada setengah datang dia hafaz. Dia hafaz mestinya di sana, bukan hafaz di sini. Dia hafaz di sana, hafaz Quran macam mana? Dia nampak sama macam kita baca, dia hafaz Quran yang sama. Cara prinsipnya Syiah pun berpegang dengan Quran ini. Tak ada perbezaan, sepakat. Beza dengan agama lain. Kristian ada Bible, Roman Catholic, Protestant, Greek Orthodox. Buddhism ada tulisan daripada Buddhis Mahayana, ada tulisan dari Hinayana, berbeza. Kita sama, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga ada kebaikan perbincangan kita pada hari ini. Kita bicarakan tentang agenda Allah di hari kiamat, dan kita bincangkan tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Quran kalaan Jibril alaihi salatu wassalam. Dari situ sampailah ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ianya sampai kepada Rasulullah, dicatat, disimpan, kemudian dibukukan, dan sekarang kita cetak dan kita edarkan. Dan apa yang kita cetak berdasarkan yang asal. Yang asal itu kita panggil sebagai manuskrip Al-Quran yang asal. Dengan demikian agama ini otentik. Agama ini otentik, sah, jika dirujuk pada kitab yang otentik ini, insya-Allah. Semoga ada kebaikan daripada apa yang kita bicarakan tadi, insya-Allah. Allahumma a'lam bishawab. Jadi saya nak mencukupi untuk petang ini. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah minggu hadapan ada. Sepatutnya saya di Singapura, tapi boleh balik awal. Minggu hadapan ada, insyaAllah ya. Jadi kita sambung dan minggu hadapan apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.